Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku kali ini adalah sebuah kisah seram daripada pengalaman yang dikongsikan oleh para pendaki Gunung Everest. Sebelum aku lanjutkan kisah seram ini untuk diperdenangkan kepada anda, aku juga mengharapkan kepada anda supaya support terus channel aku, supaya aku lebih bersemangat untuk meneruskan sebagai jurucerita kepada anda. Dan sebelum aku mulakan kisah seram ini, aku harap kepada anda supaya subscribe, tekan loceng, share, like dan juga komen. Kerana apa yang anda buat untuk aku pada hari ini, aku mendoakan kepada anda supaya anda berada dalam keadaan baik, sihat, sejahtera, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan keselamatan, dan semoga anda terhibur. Di sini aku nak kongsikan iaitu 8 kisah seram yang berkaitan dengan pendaki Gunung Everest. Gunung Everest diselubungi dengan pelbagai fenomena aneh, penampakan hantu dan juga berbagai misteri yang sukar dirungkai. Misi penyelamat di gunung tertinggi ini juga mungkin merupakan misi membunuh diri. Dengan keadaan cuaca yang sangat ekstrim, gunung ini menjadi kubur kepada pendaki yang terkandas atau bernasib malang. Mayat pendaki seringkali dibiarkan membeku di dalam salju. Jadi tidak heranlah jika ramai yang melaporkan kejadian ngeri di Gunung Everest ini, sama ada kisah seram ini palsu atau betul, ianya masih menjadi perbualan kami kongsikan bersama anda beberapa kisah seram yang seringkali dikongsi di antara para pendaki gunung paling tinggi di dunia ini. Kisah yang pertama, mayat paling popular menjadi maskot Gunung Everest. Di sebalik ratusan mayat terbiar yang boleh dijumpai di gunung ini, salah satunya yang paling popular dan menjadi buah mulut orang ramai ialah mayat seorang lelaki yang dikenali sebagai si kasut hijau, yang namanya sebenarnya ialah Swiwang Paljo. Mayat itu kini menjadi sebagai tanda puncak timur laut bahagian gunung itu. Ramai pendaki mengambil kesempatan mengambil gambar bersama mayat yang popular ini, dan salah satu di antara pendaki yang bernasib malang iaitu David Sharp mati akibat hipotermia betul-betul bersebelahan mayat si kasut hijau ini. Anda bayangkan, sampaikan mayat-mayat itu dibiarkan begitu saja dan dijadikan pula tempat para pendaki ini untuk mengambil gambar-gambar bersama dengan mayat-mayat yang telah mati itu, yang telah membeku di puncak Gunung Everest. Kisah yang kedua pula iaitu mayat bergelimpangan di kiri dan kanan laluan pendaki. Gunung Everest memang terkenal kerana mayatnya. Boleh dikatakan dekat Gunung Everest tu gunung mayat lah. Kerana banyak kisah-kisah yang berkaitan dengan mayat-mayat yang terbiar, yang tidak diuruskan. Pendaki datang dari seluruh pelosok dunia untuk mendaki gunung tertinggi ini. Namun tidak semuanya selamat dengan keadaan ekstrim di situ. Terdapat tanah runtuh, tebing licin dan perubahan cuaca mendadak yang terbukti boleh membunuh para pendaki. Malangnya banyak mayat yang dibiarkan tanpa dikenal pasti. Pada tahun 2017, 4 mayat telah dijumpai di dalam khemah berdekatan base camp gunung ini. Para pengalisis berpendapat mereka mati akibat
altitude sickness. Namun yang lebih menyeramkan, tiada satu pun agensi pendakian yang melaporkan kehilangan para pendaki pada waktu itu. Menjadi satu tanda tanya, ke manakah hilangnya mayat-mayat ni? Sebenarnya mayat tu ada dekat Gunung Everest, tapi tidak diketahui kenapa tak boleh jumpa. Kisah yang seterusnya iaitu roh pendaki yang mati datang meminta untuk diberi makan. Seorang pendaki dari kaum Sherpa dari Nepal, iaitu Pembah Dorje, menceritakan sewaktu dia membuat pendakian pada tahun 2004, dia didatangi oleh satu lembaga hitam. Dia berkata semasa dia berhenti rehat di ketulan batu besar, beberapa roh menyerupai lembaga hitam datang kepadanya sambil mengulurkan tangan meminta untuk diberi makan. Dia berpendapat itu mungkin roh pendaki yang mati di situ sebelum ini. Ini mungkin disebabkan salah satu tradisi menghormati pendaki yang terkorban ialah dengan membiarkan sahaja mayat mereka bersemadi di gunung itu. Kisah yang keempat ataupun kisah yang seterusnya iaitu benda terbang yang pelik memerhati pendaki Gunung Everest. Pada tahun 1933, seorang pendaki iaitu Frank Simder memberitahu semasa pendakiannya dia merasakan yang dia tidak berkeseorangan. Ketika itu dia menghampiri kawasan pendakian yang paling ramai memakan korban. Semasa berhenti berehat untuk seketika, dia telah didatangi oleh seorang lelaki. Walaupun merasa aneh kerana tidak tahu dari mana lelaki itu datang, namun dia memberikan makanan yang dibawanya untuk dikongsikan bersama lelaki yang tidak dikenalinya itu. Selepas itu dia meneruskan pendakian bersendirian dan mendapati seperti ada dua objek hitam yang peling sedang terbang mengikutinya. Salah satu objek itu seperti sedang bercangkung dan mempunyai sayap separa siap, dan satu lagi seperti bonjolan asap yang keluar dari cerik panas. Objek itu mengikutinya untuk beberapa jangka waktu dan kemudian hilang begitu sahaja dengan sendirinya. Tanpa membuang masa lagi, aku akan teruskan dengan kisah yang seterusnya iaitu sesetengah penduduk tempatan dirasuk hantu pendaki yang terkorban. Kisah yang seterusnya. Seorang penduduk tempatan perkampungan Himalaya yang berkatan iaitu Monan Singh melaporkan dia ternampak seorang kelibat lelaki yang tidak dikenalinya sedang memotong kayu pokok yang ditebangnya sendiri di hadapan rumahnya pada musim sejuk tahun 2009. Tiba-tiba sahaja awan bertukar menjadi gelap dan lelaki misteri itu terus menerpa Singh sambil memegang bajunya dan bertanya, mengapa dia menebang pokok di hadapan rumahnya itu? Kata Singh. Dia terkejut apabila mendapati tangan lelaki itu menembusi badannya, dan selepas itu lelaki misteri itu berubah bentuk menjadi 9 kaki tinggi lebih besarnya dan kemudian mengecil sehingga sebesar seekor ayam. Selepas melarikan diri dari lelaki misteri itu, Singh mendapat demam yang sangat teruk. Dia telah meminta bantuan seorang padri Hindu untuk datang dan melakukan upacara penyembelihan kambing bagi menghalau roh jahat yang mengganggunya. Kisah yang seterusnya iaitu penemuan tapak kaki Yeti. Yeti ni ialah satu makhluk yang mempunyai tapak kaki yang besar, yang lekat dekat permukaan gunung tersebut. Perdebatan tentang kewujudan Yeti atau gergasi salji ini sebenarnya datang dari pelbagai gambar yang diambil oleh pendaki-pendaki yang menemui bekas tapak kaki makhluk itu.
Salah seorang pendaki ialah Eric Shipton berkongsi cerita penemuannya. Dia memberitahu suatu hari ketika sedang mendaki di ketinggian 19,000 kaki, dia telah menjumpai kesan tapak kaki di dalam timbunan salji. Dia dan rakan-rakannya cuba untuk mengikuti jejak itu, namun berhenti setelah setengah kilometer kerana peralatan dan kelengkapan berat yang mereka bawa. Mereka berpendapat kesan tapak kaki itu berkemungkinan tidak sampai 24 hours yang lepas, dan mereka yakin kesan tapak kaki itu kepunyaan bukan sahaja satu tetapi dua makhluk yang berkemungkinan iaitu tapak kaki kekasih. Kalau anda pergi dekat Gunung Everest ni, kalau nak mendaki, perbanyakkan anda membaca ayat-ayat suci Al-Quran sebagai pelindung, dan jangan lupa bawa kelengkapan yang wajib untuk anda sediakan. Boleh kata sediakan payung sebelum hujan. Atau kalau anda mati dekat gunung salji itu, kemungkinan mayat anda akan dibiarkan begitu saja, tidak diuruskan. Biasanya akan disebarkan dengan kematian anda mayat yang tidak dijumpai. Kerana sukar untuk membawa mayat turun daripada gunung Everest tu. Namun inilah di antara kisah-kisah yang dikongsikan kepada aku tentang gunung Everest dan mayat-mayat yang terbiar, serta penampakan-penampakan yang menyeramkan di atas puncak gunung tersebut. Kisah yang seterusnya iaitu satu lembaga telah membantu pendaki untuk mengharungi malam yang sukar. Pada tahun 1975, Dougal Huston dan Doug Scott mendakwa mereka didatangi pendaki yang ketiga dan membantu mereka mengharungi salah satu malam yang paling dahsyat. Cuacanya, mereka berdua merupakan pendaki pertama yang berjaya mendaki Gunung Everest menggunakan laluan yang belum pernah ditanda atau dilalui oleh pendaki lain. Maknanya dia telah buat satu rekod yang besar. Lembaga pendaki yang ketika itu dikatakan menemani mereka dan membiarkan mereka semangat untuk terus berjuang pada malam ini, mana cuacanya paling teruk yang mereka alami. Tengah mereka ni mendaki gunung Everest tu, tiba-tiba muncul seorang lagi yang tidak dikenalinya dan telah menunjuk arah untuk mendaki gunung tersebut. Siapakah lelaki misteri itu? Kisah yang seterusnya iaitu roh tentera yang lemas menjadi penjaga sempadan. Baba Hajan Singh, seorang terkenal tentera India yang dikenali sebagai Wira Natullah, telah mati pada tahun 1968 kerana tergelincir jatuh ke dalam salah satu anak sungai ketika menggembala sekumpulan keldai di Himalaya. Mayatnya dijumpai oleh pasukan penyelamat yang telah ditunjukkan sendiri oleh rohnya. Cuma anda bayangkan, orang mati roh dia boleh tunjukkan jasad dia. Mungkin boleh berlaku jika Allah berkehendakkan sesuatu. Mungkin juga sebagai mitos ataupun sengaja kisah yang nak menakut-nakutkan, ataupun ia memang sebuah kisah benar. Apapun, anda terus mengikuti kisah yang akan aku ceritakan kepada anda. Salah seorang tentera telah bermimpi Singh datang ke dalam mimpinya dengan menunggang kuda, memberitahu di mana lokasi terletaknya mayat tubuh badannya, sehingga kini ada laporan mengatakan bahawa roh Singh dilihat menjaga sempadan India dan Nepal itu. Itulah sebahagian daripada kisah seram yang diceritakan oleh para pendaki dan juga penduduk tempatan. Ada sesetengah pihak menganggap kisah ini benar kerana banyaknya mayat yang dibiarkan di sana, dan ada juga yang berpendapat kerana keadaan ekstrim gunung ini
yang membuatkan para pendaki berhalusinasi. Anda tentukan sendiri tentang cerita yang aku kisahkan kepada anda. Aku rasa cukuplah setakat ini dulu tentang cerita kali ini. Semoga anda terhibur. Dan jangan lupa subscribe, share, like dan juga komen tentang kisah-kisah misteri ataupun mistik ataupun kisah seram. Semoga ia menjadi sebagai sebuah cerita, bukan untuk nak menakut-nakutkan anda. Apa-apa pun aku nak ucapkan terima kasih kepada anda dan selamat berjumpa lagi. Bye.